Sebuah negara yang pernah dianggap dengan kemiskinan, rasuah dan birokrasi yang melampau, kini bangkit dengan penuh keyakinan di mata dunia. Di tengah-tengah perubahan luar biasa ini, berdiri seorang pemimpin yang namanya kini tidak boleh dipisahkan dari kebangkitan India, iaitu Narendra Modi. Mula menaiki takhta sebagai Perdana Menteri India pada tahun 2014, Modi telah memainkan peranan yang besar dalam mencorak semula imej India di peringkat global. Ketokohan beliau dalam memimpin serta mempunyai keupayaan dalam memberi ucapan telah berjaya membuatkan majoriti masyarakat India terpukau dengan kepimpinannya. Reformasi ekonomi yang berani telah membuka pintu kepada pelaburan global, teknologi berkembang pesat dan infrastruktur negara melonjak ke tahap yang tidak pernah terbayang. Dari jalan raya yang merentasi kampung-kampung terpencil hingga ke bandar-bandar pintar yang hebat, setiap inci tanah India kini merasai denyutan perubahan di bawah kepimpinan Modi. Namun di sebalik semua kejayaan ini, terdapat cabaran besar yang harus dihadapinya. Dasar-dasar kontroversi seperti pengenalan GST dan perubahan dalam Undang-Undang Pertanian telah mencetuskan perdebatan hangat di seluruh negara. Mereka mempersoalkan adakah tindakan ini adalah langkah yang jenius atau langkah yang akan menghancurkan India. Jadi, bagaimana Narendra Modi menghadapi 1.5 bilion rakyat India dalam membuktikan kehebatannya untuk menjadikan India sebagai negara berpengaruh dalam arena geopolitik dan ekonomi dunia? Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Narendra Modi dilahirkan pada 17 September 1950 di Vadnagar, Gujarat, India. Beliau adalah anak ketiga daripada 6 adik-beradik yang berasal daripada sebuah keluarga miskin di mana bapanya adalah seorang chaiwala atau penjual teh. Kisah hidupnya mencerminkan perjuangan dan ketekunan yang menjadi asas kepada perjalanan politik dan kepimpinan Modi hari ini. Dari latar belakang yang sederhana ini, Modi belajar tentang nilai kerja keras dan dedikasi yang kemudiannya membentuk visinya untuk India. Modi pula mendapat perhatian ketika menjadi Ketua Menteri Gujarat di mana beliau dikenali kerana memacu pembangunan pesat di negeri itu. Di bawah kepimpinannya, Gujarat menikmati pertumbuhan ekonomi yang pantas dengan pelaburan asing yang semakin meningkat dan penambahbaikan infrastruktur. Model pembangunan Modi di Gujarat ini kemudian menjadi asas kepada strategi kepimpinannya ketika beliau dilantik sebagai Perdana Menteri India pada tahun 2014. Beliau muncul sebagai simbol harapan baru untuk India, membawa janji perubahan radikal dan pembangunan yang menyeluruh. Sebelum itu, kontroversi menyelubungi kepimpinannya ekoran rusuhan antara agama yang berlaku di Gujarat pada tahun 2002. Insiden tragis ini telah mencetuskan rusuhan agama yang melibatkan pelbagai pihak dan menyebabkan banyak nyawa terkorban serta kerosakan harta benda yang besar. Tuduhan terhadap Modi berkaitan dengan tindakannya sebagai Ketua Menteri Gujarat pada masa itu di mana beliau dianggap gagal mengambil tindakan tegas untuk meredakan ketegangan antara komuniti. Kecaman ini terus menghantui reputasinya, namun beliau berjaya meneruskan karier politiknya dan mengukuhkan pengaruhnya di peringkat negara. Selepas itu, pada tahun 2014, Modi berjaya dipilih sebagai Perdana Menteri India selepas kemenangan besar BJP dalam pilihan raya umum yang membawa harapan baru bagi ekonomi dan kestabilan politik India. Tidak lama selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan, kerajaan Modi telah melaksanakan beberapa reformasi termasuk kempen untuk memperbaiki infrastruktur pengangkutan India dan meliberalisasikan peraturan mengenai pelaburan asing secara langsung di negara ini. Salah satu langkah pertama Modi sebagai Perdana Menteri ialah pelancaran inisiatif Make in India yang bertujuan untuk menjadikan India sebagai pusat pembuatan global. Dengan menekankan pembangunan industri dan menarik pelaburan asing, beliau berusaha untuk mengubah India dari negara pengguna menjadi negara pengeluar. Inisiatif ini telah menarik minat syarikat-syarikat besar dunia untuk melabur dalam sektor pembuatan India yang bukan sahaja mencipta peluang pekerjaan tetapi juga meningkatkan ekonomi negara. Pelaburan langsung asing India telah meningkat sebanyak 37% dalam tempoh 12 bulan pertama kempen ini dijalankan. Namun, ini mungkin salah satu dasar yang paling kontroversi di bawah kepimpinan Modi, iaitu pelaksanaan demonetisasi atau pelucutan hak wang pada tahun 2016. Langkah ini melibatkan penghapusan wang kertas bernilai tinggi dari edaran dalam usaha untuk memantras rasuah, pengelakan cukai dan wang haram. Walaupun tindakan ini mendapat pujian kerana keazaman kerajaan untuk memerangi masalah yang sudah berakar umbi dalam masyarakat India, ia juga menimbulkan kekacauan ekonomi sementara.
Penghapusan wang tunai secara mendadak ini memberi kesan kepada golongan miskin dan usahawan kecil yang sangat bergantung pada transaksi tunai, menyebabkan ketidakpastian di seluruh negara. Selepas itu, pentadbiran Modi juga telah memperkenalkan cukai barangan dan perkhidmatan GST pada tahun 2017. Pelaksanaan sistem cukai ini adalah bertujuan untuk menyatukan pelbagai cukai di peringkat negeri dan pusat di bawah satu sistem yang lebih efisien. Walaupun pelaksanaan awalnya menemui beberapa halangan, GST kemudian dilihat sebagai langkah penting dalam memperbaiki sistem cukai yang berpecah-pecah di India dan memudahkan perniagaan untuk beroperasi di seluruh negara. Ia juga membantu meningkatkan pendapatan kerajaan yang kemudian digunakan untuk membiayai pelbagai projek pembangunan. Menurut laporan Reuters, kutipan GST India meningkat hampir 12% dari tahun ke tahun dan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kukuh serta keberkesanan dasar-dasar kerajaan dalam meningkatkan pendapatan negara. Pelaksanaan GST ini merupakan salah satu reformasi ekonomi terbesar di bawah pemerintahan Modi. Dalam bidang pertanian, Modi berusaha untuk memperkenalkan reformasi besar-besaran yang bertujuan untuk menghapuskan perantara dan membuka pasaran bebas bagi para petani. Namun, reformasi ini menimbulkan bantahan besar dari golongan petani yang merasa bimbang bahawa mereka akan kehilangan sokongan harga minimum dan terpaksa bersaing dengan syarikat-syarikat besar. Protes yang berpanjangan ini menunjukkan cabaran yang dihadapi oleh Modi dalam mengimbangi reformasi ekonomi dengan sensitiviti sosial. Protes ini berlangsung selama berbulan-bulan dengan beribu-ribu petani enggan meninggalkan kawasan protes mereka walaupun berdepan dengan keadaan cuaca buruk, pandemik COVID-19 dan tindakan keras dari pihak berkuasa. Pelbagai rundingan antara pemimpin petani dan kerajaan gagal mencapai kata sepakat dengan petani menuntut pemansuhan sepenuhnya undang-undang tersebut manakala kerajaan hanya bersedia untuk membuat perubahan kecil. Akhirnya, selepas hampir setahun proses berterusan dan tekanan yang semakin meningkat, Modi membuat pengumuman pada November 2021. Dalam ucapannya, beliau menyatakan bahawa undang-undang pertanian yang kontroversi itu akan dimansuhkan. Di peringkat antarabangsa, Modi telah berjaya mengangkat profil India di pentas dunia. Hubungan diplomatik dengan negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, Jepun dan negara-negara Eropah diperkuatkan dan India mula dilihat sebagai pemain utama dalam arena geopolitik global. Di bawah kepimpinan Modi, India juga mengambil peranan penting dalam pelbagai isu global seperti perubahan iklim, keselamatan cyber dan perdagangan antarabangsa. Perjanjian-perjanjian strategik dengan pelbagai negara membuktikan bahawa India kini dianggap sebagai rakan kongsi yang penting dalam perniagaan dan keselamatan global. Pada tahun 2016, hubungan antara India dan Amerika Syarikat mencapai kemuncaknya apabila India diiktiraf sebagai rakan pertahanan utama oleh Amerika Syarikat. Pengiktirafan ini adalah pencapaian diplomatik yang besar kerana ia membolehkan India untuk mendapat akses kepada teknologi ketenteraan yang lebih canggih yang sebelum ini hanya diberikan kepada sekutu terdekat Amerika Syarikat sahaja. Langkah ini bukan sahaja mengukuhkan kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara tetapi juga meningkatkan keupayaan ketenteraan India sekaligus membantunya memainkan peranan yang lebih dominan di rantau Asia Selatan dan Indo-Pasifik. Di peringkat serantau, Modi turut memupuk hubungan yang lebih rapat dengan negara-negara jiran di Asia Selatan. Walaupun terdapat ketegangan dengan Pakistan, Modi telah berusaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara seperti Bangladesh dan Sri Lanka, terutamanya dalam sektor perdagangan dan tenaga. Peranan Modi dalam Quad yang terdiri daripada Amerika Syarikat, Australia, Jepun dan India adalah satu lagi contoh bagaimana India mengambil peranan yang lebih besar dalam soal keselamatan Indo-Pasifik. Namun, di sebalik semua kejayaan ini, Modi tidak terlepas daripada kontroversi. Dasar-dasar nasionalisme Hindu yang didukung oleh Parti Bharatiya Janata BJP yang dipimpinnya telah menimbulkan ketegangan agama di beberapa bahagian negara. Kritikan mengenai hubungan antara pemerintah dan minoriti agama, terutamanya komuniti Muslim, menjadi perbincangan hangat di peringkat nasional dan antarabangsa. Keputusan untuk meluluskan Akta Kewarganegaraan CAA yang dilihat sebagai mendiskriminasi Muslim serta penghapusan status ekonomi Kashmir telah mencetuskan bantahan meluas dan menambah cabaran dalam kepimpinan Modi. Walaupun begitu, Modi telah berjaya mengekalkan popularitinya di kalangan rakyat India. Beliau dilihat sebagai pemimpin yang tegas, berani dan tidak gentar menghadapi cabaran besar. Dalam pilihan raya umum 2019, Modi memenangi kemenangan besar sekali lagi, menunjukkan betapa besar keyakinan rakyat terhadap visi dan kepimpinannya.
Kesimpulannya, Narendra Modi telah membawa India ke satu tahap yang baru dari aspek ekonomi, teknologi hingga ke kedudukannya di pentas antarabangsa. Tetapi perjalanan ini bukan tanpa cabaran dan pengorbanan. Walaupun terdapat cabaran dalam aspek sosial dan ketidaksamaan, visi Modi untuk membangunkan India sebagai negara yang kuat telah membentuk hala tuju bagi negara ini.